Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hari ini kesihatan dan juga kesihatan kita adalah untuk bertakwa kepada Allah SWT dan perbanyakkan bertaubat. Di pagi hari juga, hari ini hari yang mulia, sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah SWT kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita mohonkan nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, sahabat penonton semua, hari ini bersama dengan saya Da'i Hilman. Sudah tentu kalau kita tengok bulan ni lebih kurang 3 minggu dah kita, kalau muka saya hari Khamis lah, kita cerita pasal sirah. Jadi hari ini juga tajuk kita berkisarkan sirah. Kita akan menceritakan satu susuk tubuh yang mana digelar sebagai Amirul Mukminin oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan juga siapakah dia ni? Dia ni juga digelarkan sebagai komander ataupun orang yang hebat lah. Mana kata, kalau kata sekarang ni, dia gerak khas lah, power. Dan juga digelarkan juga seseorang yang mana dihormati dan juga digeruni oleh musuh. Siapakah susuk tubuh atau figura yang akan kita ceritakan pada pagi ini? Beliau adalah Abdullah bin Jahsy, perisik tentera Islam. Dan hari ini tajuk kita berkisarkan Abdullah bin Jahsy ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ilyas Ismail. Apa khabar Ustaz, sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Dah lama tak jumpa Ustaz ni. Itulah. Tadi tengok pagi tadi ada dekat siaran TV lain. Oh, betul ada. Cepat datang ke sini. Ya, awal bangun. Awal bangun. Alhamdulillah, tahajud kuat ni. Ustaz, seperti biasa kita nak ingatkan para penonton semua, sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Saudara, jangan lupa di ruangan Facebook kami kita ada juga siaran langsung untuk kita kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat kita media sosial. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini, suka untuk saya bacakan status terkini COVID-19. Jadi kes baru semalam dicatatkan 970 kes dan juga 4 kematian. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di sini, kes sembuh 2,348 kes. Jadi bila kita lihat di sini, kes baru makin kurang dan juga kes sembuh makin meningkat. Itu satu berita baik untuk kita dan kita minta kepada Allah SWT agar kita di bumi Malaysia ini secara khususnya Allah lindung dan juga kita dapat memerangi wabak COVID-19 ini dan kita dapat hidup dengan kembali normal, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita tanpa lengahkan masa ni Ustaz, Abdullah bin Jahsy, perisik tentera Islam. Kalau kata kita belajar di masjid ke, daripada sekolah ke, jarang kita nak cerita watak Abdullah bin Jahsy ni. Melainkan kalau orang ni pergi ke umrah, barulah dengar sikit. Itu pun dekat Bukit Uhud saja. Tak banyak sangat dengar. Jadi hari ini kita nak dengarkan mengenai Abdullah bin Jahsy ini. Sebagai mukadimahnya, siapakah Abdullah bin Jahsy, Ustaz? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih kepada dinda saya Da'i Hilman. Lama tak jumpa kita no. Sekali jumpa nampak makin muda. Muda. Dan para penonton, rakan-rakan kru penerbitan Tanyalah Ustaz, semoga disayangi Allah. Ibunda saya di kampung dan semualah para penonton, para alim ulama, asatizah yang didoakan kebaikan semuanya. InsyaAllah Da'i Hilman, kita akan seperti yang kita dah pun kongsikan, tajuk kita adalah berkait tentang iaitu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kisahnya ini ataupun tindakannya ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Yang saya kira moleklah kita mulakan dahulu dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang ada kaitannya dengan kisah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an ini untuk kita jadikan sebagai pedoman bersama, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 217.
surah Al-Baqarah ayat 217. Kita sama-sama menekuni ayat ini bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalang orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, yakni Allah, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram Makkah serta mengusir, menghalau penduduknya dari situ, semua itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu. Kalau mereka sanggup melakukan demikian, dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yakni berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedangkan ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Dan Ilman dan para penonton semua, ayat ataupun surah Al-Baqarah ayat 217 ini sangatlah berkait rapat dengan kisah yang akan kita kongsikan berkait dengan Saidina Abdullah bin Jahsy ini. Baik, kita masuk pada perbincangan kita, para penonton semua. Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga ada perkaitan yang rapat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang seronok cerita sirah ni, sikit-sikit selawat ke Nabi yang seronok. Apakah antara perkaitan rapatnya Abdullah bin Jahsy ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubungan rapatnya iaitu beliau, yakni Abdullah bin Jahsy ini adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cousin. Dia sepupu Nabi. Sebab apa? Ibundanya Umaymah binti Abdul Muttalib adalah makcik ataupun mak saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maknanya hubungan dari sudut sepupu. Mak Abdullah bin Jahsy ini adalah mak saudara kepada baginda Nabi. Kemudian adiknya pula iaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ummul mukminin. Ini kita biasa dengar. Ya, Zainab binti Jahsy ini merupakan adik kepada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Maknanya dan isteri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iparlah pula dengan Nabi.
Jadi nampak perkaitan di situ. Dan satu catatan penting yang kita perlu tahu, ini maknanya selit sikit. Bila sebut saja Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ini merupakan satu orang Seri Kandi maupun seorang isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam sejarah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa selepas daripada kewafatanku, yang akan menyusul meninggal wafat ataupun meninggal dunia selepas aku dalam kalangan isteri-isteriku ialah yang paling panjang tangan. Jadi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kami ni semua fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Kami pun pakatlah mengukur tangan masing-masing siapa paling panjang. Dan rupa-rupanya qalat fakanat atwalna yadan Zainab li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Apa maknanya? Akhirnya kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, barulah kami tahu rupanya yang panjang tangan di kalangan kami ni semua ialah Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, adik kepada Abdullah bin Jahsy ni. Apa yang dimaksudkan panjang tangan? Orang Melayu kita panjang tangan mencuri. Takkanlah isteri Nabi buat benda macam tu. Jadi panjang tangan dalam erti kata, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, perangainya ialah ta'malu biyadiha wa tasaddaqu. Dia ni seorang yang kuat bekerja. Sayyidatina Zainab binti Jahsy ni orang yang kuat bekerja dan kuat bersedekah. Itu sifat dia. Maknanya memang Sayyidina Abdullah bin Jahsy ni, Zainab binti Jahsy ni adalah keluarga yang baik-baik. Nanti kita cerita. Abdullah bin Jahsy ni dia punya awal-awal pengislamannya itu ataupun awal-awal dia masuk Islam ni menarik sikit, melibatkan seluruh keluarga. Bukan kata seorang-seorang, dia seorang dulu, lama-lama kita selotok lah dengan keluarga. Tak ada, dia balik semua habis di Islam, satu keluarga semua. Dia hebat. Dari sudut itu satu yang boleh kagum kita, dakwah terhadap keluarga. Dan Zainab binti Jahsy ini merupakan seorang wanita yang ada riwayat menyebutkan beliau juga seorang yang maknanya kalau dah jadi isteri Nabi ni, orang kata apa? Suruh suami berdoa sudahlah. Apa sibuk-sibuk nak kerja lagi. Tapi dia langsung tidak mengambil kesempatan itu. Walaupun dia seorang isteri Nabi, dia bekerja. Ada riwayat menyebutkan beliau ni seorang yang menjahit kain, menjahit baju, lepas tu jual. Hasil jualan tu disedekahkan kepada orang-orang yang susah, orang yang memerlukan. Dan ini merupakan sifat yang mulia sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirnal istighfar." Nabi kata, wahai sekalian wanita-wanita sekalian, perbanyakkanlah buat dua benda. Dengar ya. Tolong catat di ruangan komen. Kalau menonton di Facebook live lah, catat di ruangan komen. Dua yang Nabi pesan untuk orang perempuan ni. Yang pertama sekali, perbanyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Ni musim-musim penularan COVID ni, bagilah sumbangan mana-mana ada orang susah. Kadang ada setengah tu pakai pelitup muka tu yang bulan 3 dulu. Bukan biru, dah kuning lah. Jadi tolonglah bagi sumbangan. Kesian ada orang susah. Ingat color kuning. Kuning. Rupanya daripada bulan 3. Memang menguning, bukan dia color kuning. Bagilah sumbangan. Pertama bagi sedekah. Yang kedua Nabi pesan orang perempuan semua, wa aksirnal istighfar, perbanyakkanlah beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kata Nabi? Fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Sebab aku melihat ramai di kalangan orang perempuan ini dalam neraka. Panjang hadis ni, namun kita baca di situ kerana nak fokus pada ayatnya sifat Sayyidatina Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Baik, kita kembali kepada cerita Sayyidina Abdullah bin Jahsy al-Asadi, yang mana beliau juga merupakan antara orang yang pertama diserahkan panji-panji Islam dalam sejarah peperangan Islam. Dia sebenarnya dalam peperangan ni, dia ada beberapa istilah yang kita nak kena tahu. Dia ada dalam istilah peperangan ataupun jenis perang Nabi ni ada 3. Okey, macam biasa tolong catat di ruangan komen. Okey, kalau yang menonton menerusi handphone, gadget anda semua tu ya. Ada 3 jenis perang Nabi. Pertama disebut sebagai Ghazwah. Ghazwah ni adalah peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sebagai panglimanya.
Maka Nuh HQ pula ni apa, pusat pentadbiran, siapa nak handle? Nabi akan lantik siapa-siapa akan jadi pemangku sepanjang ketiadaan Nabi dalam peperangan. Itu namanya ghazwah. Nabi sendiri terlibat, Nabi sendiri sebagai ketua panglimanya. Kalau disebut sebagai syariah ni adalah operasi yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Nabi lantik seseorang dari kalangan sahabat untuk jadi ketua kepada operasi ini, dan operasi ini kebiasaan membabitkan apa? Iaitu antaranya untuk meninjau secara terperinci kedudukan ataupun kekuatan musuh, jumlah peralatan senjata musuh, pengintipan pun dia jugalah, mengintip ataupun kerja-kerja apa? Espionage orang panggil ya. Risikan pun dia. Itu namanya syariah. Lebih kurang. Dia bila dia tak terkeluar pagi-pagi ni, dia keluar orang putih, bau faham. Bau faham. Minta maaf lah tuan-tuan ya. Dia orang Sikh ni mengada-ngada Sikh kadang-kadang. Itu namanya syariah. Nabi tidak turut serta sekali. Akan tapi Nabi lantik seorang sahabat sebagai mengetuai operasi tersebut. Yang ketiga disebut ba'as. Ba'as ni maknanya delegasi atau utusan yang dihantar oleh Nabi Muhammad SAW untuk laksanakan satu-satu urusan. Nabi hantar dan untuk satu-satu urusan, satu-satu tugasan yang diberikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Itu 3 ya. Moga kita dapat satu pencerahan. Dan kita nak tarik perhatian, Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu daripada bentuk operasi yang pernah berlaku dalam sejarah. Saya sebut syariah dulu ya, operasi, bukan yang perang-perang ya. Perang-perang yang besar ni kita biasa dengar dah, macam tadi Imam sebut, perang Badar, perang Uhud, kita biasa dengar. Syariah ini ataupun operasi yang mana tidak disertai Nabi, Nabi lantik seorang sahabat sebagai ketua untuk kerja-kerja yang tadi itulah. Untuk perisikan, untuk nak tengok apa ni, pemantauan kedudukan musuh, persenjataan, lokasi kedudukan semuanya. Antara bentuk-bentuk syariah yang pernah berlaku, pertama syariah Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kedua syariah Ubaidah bin Al-Harith, yang ketiga syariah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat, inilah dia, syariah Abdullah bin Jahsy. Semua ini dia ada dia punya kisah-kisah yang tersendirilah. Maknanya dia punya jalan cerita yang menarik. Semuanya ada iktibar masing-masing. Cuma Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini ada satu kisah yang menarik yang menyebabkan pada ketika itu jadi satu bahan, jadi satu modal. Syariah Abdullah bin Jahsy ini menjadi satu buah mulut bahan orang puak-puak kafir musyrikin, seolah-olah macam mempelekeh, memperendahkan orang Islam. Apa orang Islam ini? Melanggar undang-undang, tak dengar cakap Nabi. Itu kisah menarik. Ustaz, adakah sahabat Nabi tergamak melanggar apa yang Nabi arahkan? Ada cerita dia. Jadi jangan ke mana-mana. Dia ada dia punya kisahnya tu yang menimbulkan, kalau hari ni maaf ya, kalau dalam WhatsApp ni viral lah. Orang kecam, apa ini kau tindakan kau ni, kau sanggup apa ni buat satu benda yang Nabi tak arahkan, kau pandai-pandai kau buat. Tapi tindakan sahabat-sahabat Nabi ini mendapat respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah respon tersebut? Jadi saya ingat tak berapa nak syok kalau kita tak kenali sedikit sebanyak latar belakang. Kalau tadi kita berkenalan tentang nama beliau, ibundanya, dan kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak macam mana? Kita rehat dulu. Kita rehat dulu sebab ustaz pun banyak cakap. Kita minum ayat dulu. Jadi sahabat penonton semua, kita jangan ke mana, sebab lepas ini kita akan bicarakan lagi mengenai watak susuk tubuh Abdullah bin Jahsy ini. Jangan ke mana, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita berbicara mengenai sirah. Topik perbincangan kita adalah mengenai Sayyidina Abdullah bin Jahsy, iaitu perisik tentera Islam, dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Saudara, sahabat penonton semua, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 1800881677 ataupun boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadhil Ustaz. Dan sebentar tadi kita sudah menceritakan mengenai sedikit sebanyak siapakah Abdullah bin Jahsy, dan ada adiknya yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit sebanyak apakah terma-terma yang digunakan dalam peperangan sehingga Abdullah bin Jahsy ini juga terlibat dalam salah satu perkara yang Ustaz ceritakan tadi. Ustaz, tadi sebelum berehat Ustaz ada kata tak syok lah cerita awal. Tapi sebelum tu saya nak ambil satu soalan Ustaz. Silakan, boleh, InsyaAllah. Ni daripada penonton kita yang bertuah daripada pagi ni, daripada Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz Danai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar Abdullah bin Jahsy memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah, dan seterusnya menjadikan Abdullah bin Jahsy adalah antara sahabat yang paling awal masuk Islam daripada Taiping Perak? Jadi soalannya mudah Ustaz. Betul ke Abdullah bin Jahsy ini masuk Islam sebelum terwujudnya Dar Al-Arqam ni Ustaz? Baik, Silakan. terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an ini merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan sepupu Nabi atau berkaitan kekeluargaan yang juga rapat dengan baginda Nabi. Ini adalah di antara individu terawal yang memeluk Islam. Yang mana beliau ini satu sifat yang beliau sangat kagum terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kecerdikan Nabi, ataupun kalau kata sifat al-amin ataupun sifat amanahnya Nabi itu memang telah pun dikenali sejak daripada muda, sejak daripada kecil lagi Nabi ini dikenali sebagai al-amin. Namun kecerdikan Nabi ataupun kepintaran Nabi lebih terserlah apabila peletakan batu Hajarul Aswad yang menimbulkan kekecohan yang hampir menyebabkan peperangan beberapa penjuru oleh kabilah-kabilah Arab waktu itu, yang diselesaikan, yang solusinya itu diberikan secara mudah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah pun menjentik hati Abdullah bin Jahsy ini untuk terpikat, dan akhirnya kekaguman beliau itu membuat-buatnya dia nak bertemu dengan Nabi dan nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun usahanya itu untuk bertemu dengan Nabi pada ketika itu dia tergantung sekejap, sebab masa mula-mula dia pergi ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW itu, ketika itu Sayyidatina Khadijah di rumah, akan tapi baginda Nabi sedang berkhulwah. Ini kisah kita semua sedia maklumlah, ataupun Nabi sedang menyendiri di Gua Hira. Kata Khadijah, baginda Nabi ada di Gua Hira sedang berkhulwah. Ini kisah semua yang saya sebutkan tadi lah, kita semua sedia maklum. Namun dia balik walaupun dalam kecewa tak dapat nak jumpa Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Taala perintahkan supaya berikan peringatan, dakwah, sebarkan tentang Islam ini kepada kaum kerabat terdekat kamu ini semua. Maka salah seorang daripadanya ialah Abdullah bin Jahsy ini. Sebab itu pertemuan di di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam ini merupakan pertemuan yang disertai juga oleh Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an, dan beliau, yang menariknya dan Ilman, beliau balik saja ke rumah, maka dia ajak dengan adik dia, semua ahli keluarganya itu untuk sama-sama beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mewujudkan dalam ruang sudut di rumah dia. Abdullah bin Jahsy ni rumah dia besar. Rumah dia luas, rumah dia besar, dia pun orang berduit. Dia bukan kaleng-kaleng apa. Dia bukan orang biasa-biasa, dia orang memang banyak duit pun. Dan rumah dia pun dia ada satu sudut khusus untuk belajar Quran, khusus untuk sama-sama nak berzikir ataupun amalan-amal ibadah ni lah. Ada satu ruang sudut di rumah dia. Menunjukkan bahawa beliau ni memang sungguh bersungguh-sungguh komited terhadap Islam. Ini bukan maknanya hanya luaran mengucap, lepas tu balik tak tahulah semayang ke, ibadah jaga ke tidak. Dia seorang yang memang berpegang kuat pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Dan beliau juga, Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini merupakan salah seorang yang mana beliau ini
ketika diarahkan untuk berhijrah pergi ke Madinah, dia adalah orang yang kedua selepas Abu Salamah radhiyallahu an. Abu Salamah ni siapa? Suami kepada Ummu Salamah. Yang mana selepas Abu Salamah wafat meninggal dunia, Ummu Salamah menjadi isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jahsy ni orang kedua berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah ataupun Yasrib namanya pada ketika itu, dan masa awal-awal hijrah pertama ke Ethiopia ataupun ke Habasyah itu beliau juga terlibat sama pergi. Artinya tu yang saya nak masukkan rujuk pada soalan tadi ni, dia adalah ataupun beliau merupakan antara orang yang terawal dalam usaha mengembangkan dakwah Islam, dan kita kata apa, ni dengan izin lah, maknanya kalau istilah kita bina syarikat ni, dia antara orang-orang yang awal-awal pergi ke SSM nak buat logo company awal-awal. Maknanya seorang yang sangat berjasa kepada Islam, orang yang sangat besar dia punya sumbangan terhadap Islam. Dan satu yang menariknya juga ialah semangat beliau untuk dakwah terhadap ahli keluarga terdekat dulu. Ramai orang dia boleh berceramah, boleh mengajar, boleh berdakwah dengan orang luar. Marilah kita itu ini, anak sendiri aurat tak tutup. Anak sendiri ada yang semayang tunggang langgang. Ahli keluarga sendiri ada yang Quran pun baca sangkut-sangkut, CD lekat semua ada. Jadi ini tak berapa nak bagus. Pelajaran iktibar daripada Abdullah bin Jahsy ini adalah beliau dapat hidayah Islam, dia terus titipkan pada ahli keluarga untuk sama-sama ada semangat untuk membawa keluarga ke dalam syurga. Itu maknanya latar belakang yang boleh saya kongsikanlah berkait tentang Sayyidina Abdullah bin Jahsy mengikut soalan tadi. Wallahu a'lam. Mana kata dalam kehidupan kita ni, satu benda yang kita perlu ambil pada pagi ni, ibu ayah kena ingat apa saja yang kita dapat pada pagi ini, jangan kita semata-mata tekan share sahaja di Facebook, tapi sampaikan juga kepada ahli keluarga kita, insya-Allah. Saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Masripah Nur Jamain. Apakah tugasan yang Rasulullah SAW berikan kepada Abdullah bin Jahsy setelah beliau dilantik menjadi ketua pasukan tentera Islam? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi apa tugasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sehingga kan ketika mana Abdullah bin Jahsy dapat mengetuai peperangan ataupun risikan, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak kongsikan apakah tugasan ataupun dengan izinlah task yang diberikan oleh Nabi kepada beliau, saya suka untuk nak menarik perhatian para penonton semua. Seperti yang saya sebutkan tadi, Sayyidina Abdullah bin Jahsy ni dia ada rumah. Dia ada rumah di Makkah, kan? Jadi maknanya apabila arahan ataupun perintah hijrah pergi ke Madinah disahut oleh semua orang Islam, termasuklah juga oleh Abdullah bin Jahsy ini, maka mereka tinggalkan semua dengan rumah lah, dengan apa harta yang masih ada tu, tinggal semua. Pasal puak-puak Quraisy ni dekat border dia dah tahan dah. Jangan bawa apa-apa, tak boleh, dia pun ada roadblock juga. tak boleh, jangan apa semua tinggal, apa wallet semua tinggal, apa jangan bawa lah, tinggal. Semua tinggal. Dengan rumah-rumah semua, rumah lagi tak boleh bawa lah. Barang-barang semua tak boleh dibawa. Maka puak-puak kafir Quraisy ni dia memang jadi satu perangai. Bila satu kawasan tu ditinggalkan, maka mereka akan mula memantau, pergi duk meronda kawasan yang ditinggalkan oleh orang Islam ini. Maka antaranya ialah Abu Jahal dan juga Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini salah seorang yang mati dalam perang Badar lah. Yang mana mereka ni, kafir Quraisy ni, Abu Jahal ketuanya itu, tengah meronda kawasan yang dah sunyi pun. Pasal orang Islam semua dah pindah dah. Kawasan perumahan Sayyidina Abdullah bin Jahsy ni kawasannya sunyi sangat. Kalau dalam kitab Hayatus Sabah menceritakan, dia punya sunyi tu sampai tahap kalau angin bertiup, tingkap tu kalau terbuka tertutup tu bunyi. Nak faham macam tu lah. Kalau ada orang kan tak sempat dengar tu semua, bunyi orang jerit, orang bercakap. Ni punyalah tak ada orang. Jadi punyalah orang kata samsing punya perangai puak-puak kafir Quraisy ni. Dia masuk dalam rumah-rumah orang Islam ni, dia masuk suka hati dia. Dia masuk. Termasuklah Abu Jahal ni, dia masuk rumah Abdullah bin Jahsy ni sesuka hati dia, buat je rumah sendiri. Kan? Dia masuk, dia tengok, ini rumah ni luas. Rumah kawan ni luas sungguh. Kan? Dia buat macam rumah dia. Dan sebenarnya tuan-tuan para penonton, kebanyakan negara-negara yang sedang bergolak, yang mana maknanya penduduk-penduduk dia akhirnya lari, jadi pelarian semua ni. Rumah-rumah itu apa nasib rumah tersebut?
Apa nasib rumah tersebut? Inilah puak-puak mana yang kita kata apa? Yang menyerang ni semua akan kuasai rumah-rumah tersebut, ambil buat harta sendiri. Habis dijualnya tanah-tanah tu, dia buat harta sendiri. Itu juga yang berlaku. Jadi berita Abu Jahal masuk ke rumah Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ini sampailah ke telinga beliau sendiri. Maknanya orang cakap-cakap, maknanya rumah kawan tu kan rumah besar. Jadi rumah besar tu Abu Jahal masuk dah. Sampai ke pengetahuan Abdullah bin Jahsy, apa perasaan? Rumah yang kita bina, kalau kita hari ni renovate, buat cantik, ada water fountain lah apa, ada pula ada small garden semua. Ada pula musuh masuk buat macam rumah sendiri. Oh, geramlah kawan. Akhirnya Abdullah bin Jahsy ni bila dia dapat tahu kata Abu Jahal masuk dalam rumah dia buat sesuka hati, dia rasa nak marah. Nak marah. Geram. Rumah aku orang masuk. Geram. Lah dia jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Biasalah para sahabat apa isu pun jumpa Nabi. Mohon pencerahan. Biar tahu Jangan keliru. Jumpa Nabi. Bila Abdullah bin Jahsy jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bagi tahu tentang ataupun mengadu, ya Rasulullah, rumah saya habis dah Abu Jahal masuk dah, entah apa dia ambil lah file-file saya ke apa semua, dia dah masuk dah. Lalu apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni semangat ni. Nabi bagi semangat kepada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Kata baginda Nabi, "Ala tarda ya Abdullah? Tidakkah kamu ataupun tidakkah kamu ini redha wahai Abdullah? Redha yang macam mana? Ayyu'tiyaka dara fil jannah." Kata Nabi, tidakkah kamu redha bahawa nanti Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bagi rumah kepada engkau nanti dalam syurga. Sekarang rumah engkau di dunia, Abu Jahal masuk. Dia buat suka hati dia. Kau jangan risau. Kau akan dapat rumah nanti dalam syurga. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Dan mungkin para penonton tertanya-tanya, habis itu Abdullah bin Jahsy saja ke yang akan dapat rumah dalam syurga? Jangan risau. Nanti Dak Irman, tolong ingatkan saya. Biasa lupa. Tolong ingatkan. Tolong ingatkan. Kadang telan semut, kau lupa kan? Jadi tolong ingatkan saya. Saya akan kongsikan kepada penonton semua, apakah amalan-amalan yang insya-Allah taklah sehebat Abdullah bin Jahsy, tapi mudah-mudahan ke arah itu juga berpeluang mendapat rumah mampu milik dalam syurga. Macam sekarang di dunia ni kan rumah macam-macam jenis. Ada rumah mampu milik, ada rumah mampu tengok, ada rumah mampu doa. Doa je lah, tak tahulah aku mati, hidup balik pun tak tahu dapat ke tak. Jangan risau. Dalam syurga ada rumah yang dibinakan oleh orang-orang yang amalannya ada amalan yang khusus, kita akan kongsikan nanti. Jadi itu yang dipujuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada para penonton tertanya-tanya juga, pasal apa ni Abu Jahal duk sibuk masuk rumah-rumah orang ni? Dia orang ni bukankah pembesar-pembesar, ialah orang VIP, orang yang orang hebat-hebat dalam kabilah, dalam masyarakat. Sibuk nak ambil harta orang lagi pasal apa? Hari ini tuan-tuan saya nak kongsikan, inilah perangai orang-orang yang kaya tak ada iman. Orang kaya, orang tinggi jawatan tak ada iman. Tuan-tuan cuba tengok. Kebanyakan orang yang terlibat dengan kes rasuah, salah laku, jenayah kolar putih dipanggil. Kebanyakannya siapa? Orang hak duk tanam jagung, tanam sawi belakang rumah ke apa? Tak. Orang hak kaya-kaya, yang kotnya, yang tainya. Sebab tu kadang kalau naik mahkamah, senyum semua. Dia jenayah duit banyak. Hak curi beras orang, tutup-tutup. Itu jenayah kampung. Nak bagi tahunya, daripada dulu lagi perangai ni telah pun wujud. Kau dah banyak duit, kedudukan yang tinggi, sibuk nakkan hak orang lagi, hak yang orang lain punya. Ini satu sifat yang boleh kita katakan juga istidraj. Maknanya Allah Ta'ala bagi satu keadaan kedudukan, akhirnya engkau dimusnahkan dengan apa yang kau perolehi. Baik, sambung. Baru sedap cerita dia. Maknanya bila dia geram, rumah dia orang kafir Quraisy masuk, Abu Jahal pula masuk. Geramnya aku. Akhirnya Nabi pujuk dengan maknanya sebagai suatu ganjaran bahawa engkau akan mendapat rumah di dalam syurga nanti. Akhirnya ada satu peristiwa menarik yang menjadi maknanya topik utama perbincangan kita ini. Itulah bermulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melantik Abdullah bin Jahsy ini yang mana digelarkan sebagai Amirul Mukminin dalam ketenteraan.
Amirul Mukminin maknanya apa? Ketua orang-orang beriman dalam ketenteraan. Macam Khulafaur Rasyidin kita sedia maklum, Amirul Mukminin yang kita sedia maklum. Tetapi Abdullah bin Jahsy ni Amirul Mukminin dalam ketenteraan. Dalam ketenteraan beliau digelar Amirul Mukminin. Jangan keliru pula nanti bukan Amirul Mukminin, bukan sahabat-sahabat Nabi. Kan yang kita sedia maklum itulah kan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ni semua. Ini dalam ketenteraan beliaulah Amirul Mukmininnya, ketuanya itu. Jadi dalam salah satu syariah, kan tadi saya sebut syariah ni apa dia? Operasi yang tidak disertai Nabi, tapi Nabi lantik di kalangan sahabat-sahabatnya untuk mengetuainya itu. Unik tindakan Nabi kali ni, iaitu Nabi melantik Abdullah bin Jahsy untuk dalam salah satu syariah ataupun operasi ini, yang mana Nabi bagi sepucuk surat, Nabi bagi kepada Abdullah bin Jahsy untuk berjalan selama 2 hari. Berjalan dulu 2 hari, baru buka surat. Maknanya baru buka surat arahan tu, apa nak kena buat. Jalan dulu 2 hari. Jalan 2 hari, baru buka surat. Apa arahannya itu? Ini satu benda yang unik lah, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh disangkal lagi, tak boleh dinafikan lagi ya. Nabi bagi surat Abdullah bin Jahsy dan beberapa orang di kalangan sahabat Nabi ini, dalam kesemuanya, keseluruhannya 8 orang. 8 orang. Dan kebanyakan syariah pun memang tak ramai jumlahnya itu. Berbanding dengan ghazwah ataupun perang, jumlahnya ratusan, malah sampai 1000. Tapi kalau syariah ni dia tak ramai. Kalau dalam syariah Abdullah bin Jahsy ni 8 orang saja. Termasuk dengan Abdullah bin Jahsy sendiri, pegang surat, jalan selama 2 hari, baru buka surat tersebut. Rupanya dalam surat tersebut arahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah baginda minta supaya antara perkara yang Nabi sebut, minta supaya jangan memaksa ahli rombongan untuk meneruskan operasi sekiranya ada yang enggan. Dalam ramai-ramai ni, kot ada yang kata, sebab baru tahu kan isi kandungan ni nak kena buat apa, nak kena buat. Oh, berat benda ni. Jadi saya tak join kot, saya minta undur diri. Nabi kata, kalau ada yang enggan tak nak join sekali, jangan paksa dia. Jangan paksa dia. Jangan apa-apalah maknanya bagi dia paksaan yang seumpama dengan. Jangan. Kalau dia tak nak ikut, tak apa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hantar para sahabat ini yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsy ini adalah untuk memantau, menyiasat aktiviti yang dilakukan oleh rombongan siapa? Pedagang-pedagang Quraisy yang dilaporkan akan menerusi ataupun lalu di satu kawasan yang disebut sebagai Nakhlah. Nakhlah ni kawasan antara Mekah dengan Taif. Okey. Dan rupa-rupanya dalam keadaan tersebut, satu yang menariknya ialah bulan tersebut hujung bulan Rejab. Bulan Rejab adalah salah satu daripada bulan-bulan yang arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan berperang. Apa perasaan? Ni sedap ni. Tadi kita sebut apa? Abdullah bin Jahsy geram. Rumah dia orang masuk. Tak tahulah apa barang dia ambil. Sekarang ini boleh tengok saja puak-puak kafir Quraisy, pedagang-pedagang ni semua duk bawa barang-barang yang ada dalam kalangan barang-barang tu milik siapa? Milik orang Islam yang ditinggalkan di Mekah dulu kan. Tak geram ah? Geram, kita geram. Tapi kita nak berehat dulu Ustaz. Ya. Geram-geram kita nak berehat dulu. Apakah yang akan berlaku pada rombongan itu? Dan saudara-saudara penonton semua, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat penonton semua, hari ini kita bicarakan mengenai Abdullah bin Jahsy, iaitu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga secara tidak langsung dia juga adalah ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bicarakan mengenai Abdullah bin Jahsy ini dengan watak perisik ketenteraan, yang mana kita sedang masuk episod itu. Dan sebelum itu saya nak ingatkan sahabat penonton semua, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian 18881677 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Tanpa selengahkan masa, tadi sebelum kita berehat, Ustaz ada sebutkan mengenai Abdullah bin Jahsy duk tengah orang kata apa, membara-bara jiwanya. Jadi tiba-tiba kena pergi pula buat risikan. Tapi sebelum tu saya nak bacakan satu soalan yang mana berkaitan dengan apa yang kita akan bicarakan daripada Rahimah Saud. Oh, Saud juga nama Ustaz. Alhamdulillah. Dia berkata, semasa menjadi pengintip atas perintah Rasulullah SAW, apakah hasil intipan yang mereka dapat? Terima kasih Ustaz dan Na'i. Jadi betul lah dia tanya, apakah dia dapat? Dan dia geram tadi tu, apakah yang berlaku lepas baca surat tadi Ustaz? Silakan. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ketika dalam proses pemantauan atau intipan itu berlaku, para sahabat ini yang diketuai oleh Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini, beliau dan para sahabat yang lain, mereka bersembunyi dalam kebun-kebun yang ada di situ untuk masing-masing nak mengintip pergerakan kafir Quraisy. Namun ada satu yang menimpa, yang berlaku kepada para sahabat di kalangan yang 8 dalam operasi tersebut atau Sariyah tersebut, iaitu unta Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan terlepas sehingga menyebabkan mereka berdua terpisah daripada kumpulan Sariyah tersebut. Unta terlepas. Ini merupakan suatu insiden yang berlaku yang menyebabkan mereka berdua ni terpisah. Masing-masing terlepas untanya itu daripada kumpulan Sariyah Abdullah bin Jahsy ini. Tapi tak apa, usaha ataupun Sariyah ni tetap berlangsung dan berlaku. Ketika mana para sahabat semua sedang lakukan intipan, puak-puak kafir Quraisy ini tengah lalu, dan antara kelibat di kalangan kafir Quraisy yang lalu pada ketika itu, antaranya 4 bangsawan Quraisy, iaitu Amr bin Al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan Al-Mughirah bin Abdullah. Dan perasaan yang kita katakan tadilah, barang-barang kita orang rampas bawa pergi nak berniaga, pergi lelong pula. Geramnya tu semua barang-barang kita, barang-barang orang Islam ni, geng-geng kita punya barang tu geram. Akhirnya apa yang berlaku? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waqi bin Abdullah At-Tamimi, beliau telah pun melepaskan anak panahnya ke seorang musyrikin namanya Amr bin Al-Hadrami. Sementara 2 orang musyrikin yang lain, Utsman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan, berjaya menjadi tawanan. Maknanya seorang ditembak, Amr bin Al-Hadrami, dan 2 orang lagi menjadi tawanan. Manakala seorang lagi, Naufal bin Abdullah, dia sempat lari, dia melarikan diri. Maknanya kalau dia sempat lari itu, nak balik report dengan kabilahnya lah, dengan tim dia semua, bagi tahu kata kami kena ambush, kami kena serang, kan. Kemudian barangan daripada Quraisy dibawa pulang ke Madinah Al-Munawwarah, balik ke HQ lah, bawa balik ke ke apa ni, Nabi Muhammad SAW, ke pangkuan Nabi. Namun tindakan ini merupakan tindakan yang agak tidak mengikut standard seperti mana yang telah pun digariskan ataupun yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang tak kita ikut SOP ni. Tak ikut SOP. Tak ikut SOP. Kan tak ikut SOP. Jadi mungkin para penonton kata, ini apa Ustaz? Sahabat Nabi pun ingkar apa yang Nabi... Nanti dulu. Nanti dulu. Dia sebenarnya, para penonton semua, apa jua yang berlaku kepada para sahabat-sahabat Nabi, sama ada kisah yang sedang kita kongsikan ini ataupun mana-mana kisah sahabat-sahabat Nabi yang kita rasa macam, loh kenapa sahabat Nabi pun buat macam tu? Ada sebabnya. Kata ulama, hum adatu wal alatu tashri'. Mereka ni para sahabat Nabi Muhammad SAW merupakan, nak kata macam mana, mereka ni jadi penyebab ataupun alat untuk pensyariatan.
kalau tak berlakunya peristiwa ini, kita tak belajar sesuatu. Semuanya elok ya. Tak ada, maknanya betul-betul ikut standard macam Dai kata tadi kan. Betul-betul ikut. Akhirnya kita sebagai umat selepasnya tak belajar apa-apa. Dari kesilapan kita belajar sesuatu agar ia jangan diulangi lagi. Ataupun kadang-kadang dalam kesilapan adanya pelajaran paling penting di situ yang kita pun mungkin kita pernah buat, tapi rupanya benda tu ada baiknya, ada hikmah lah kita kata kan. Jadi bila tawanan dan juga harta rampasan tu semua dibawa pulang ke Madinah, pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Nabi kurang senang dengan apa yang berlaku, sebab satunya dalam syariah ini ataupun dalam operasi tak boleh membunuh ni semua sebab Nabi tak bagi arahan apa-apa. Sebab dia syariah. Sebab dia intipan saja. Satu. Yang keduanya pula, pembunuhan. Okey, yang mana tadi yang dilakukan oleh Waqid bin Abdullah At-Tamimi, dia tembak salah seorang daripada musyrikin yang ramai itu, Amr bin Al-Hadrami ini, pada bulan Rejab. Iaitu pada bulan haram. Apa bulan haram? Iaitu bulan yang diharamkan berperang dalam Islam. Dia sebenarnya bulan yang diharamkan berperang ni kan ada 4. Ya, para penonton sedia maklum kok ya. Bulan-bulan yang diharamkan berperang itu ada 4. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan ada satu bulan yang agak jauh sikit iaitu bulan Rejab. 4 bulan yang diharamkan berperang ni. Kalau mungkin orang tahu, ustaz apa haram pula tiba-tiba ni? Bukan tiba-tiba, ni cerita dah lama. Zulqaidah adalah kerana bulan di mana orang-orang yang nak melaksanakan manasik haji. Dalam perjalanan nak pergi haji, perjalanan mesti kena selamat. Perang tak berani nak pergi haji. Jadi perjalanan kena selamat, Zulqaidah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Kenapa tak boleh perang? Sebab bulan di mana orang sedang melaksanakan ibadah haji. Bulan Muharram, kenapa tak boleh perang? Sebab orang yang melaksanakan ibadah haji on the way balik, dalam perjalanan balik. Dan bulan Rejab. Rejab, kenapa tak boleh perang? Kerana bulan tersebut juga disebut sebagai At-Tarjib, bulan pengagungan. Ataupun bulan di mana orang sibuk melaksanakan amal-amal ibadah. Kalau zaman dulu mungkin ritual-ritual yang tersendirilah. So ni bulan orang buat benda baik, tak ada perang-perang, tak boleh menumpah darah. Tapi apa yang berlaku, seolah-olah melanggar apa yang telah pun ditetapkan. Malah dalam Quran pun Allah sebut 4 bulan yang diharamkan berperang. Jadi macam mana ni sekarang ni? Sahabat Nabi buat 2 perkara kalau kita belajar di sini. Pertama, Nabi tak suruh bunuh. Dan yang keduanya, pembunuhan tersebut berlaku dalam bulan yang diharamkan berperang, bulan Rejab. Ni maknanya agak berat juga ni cerita ni. Akhirnya, barang-barang rampasan dan juga 2 orang tawanan tadi, Nabi bersikap tawakuf. Tawakuf ni apa ya? Belapan dada. Maknanya Nabi tidak melaksanakan apa-apa lagi tindakan. Apa-apa tindakan Nabi tidak tidak ambil lagi pada waktu itu. Kerana Nabi Muhammad SAW, kita sedia maklum, Nabi ni apa tindakannya Nabi akan tunggu. Kalau sekiranya benda tu memerlukan maknanya satu keputusan yang penting, Nabi akan tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang kita belajarnya ialah dalam keadaan kalau kita sendiri, tuan-tuan sendiri kalau dengar kisah ni kan, macam tergantung sekejap. Macam mana ni? Kalau kita di tempat Nabi Muhammad SAW, ni contohlah kalau kita sebagai ketua, anak buah kita buat satu benda yang kita tak arahkan. Lepas tu pula, tindakan Abdullah bin Jahsy ni mengundang cakap-cakap orang. Kalau maaf ya, ni kalau bahasa dunia hari ni dalam grup WhatsApp masjid surau KRT habis riuh lah ni. Apa ni, dia kata jangan lantik dia. Tak reti nak bagi arahan kat anak buah, habis tengok memalukan malu company. Malu company ya orang macam ni. Dan sungguh pun di kalangan mereka ada yang bercakap-cakap, kata mereka haula'i khalafu amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah geng-geng operasi yang tak ikut arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya dalam kalangan penduduk di Madinah pun ada yang bercakap-cakap. Kan tadi kan dalam ramai-ramai tadi kita sebut salah seorangnya yang nama Naufal bin Abdullah, dia kan sempat lari. Dia sempat lari balik ke Mekah. Bagi tahu dengan orang Mekah semua, mereka kena ambush, mereka kena serang. Hebohlah sana. Apa Muhammad punya tim ni? Ajak orang sembah Allah, suruh orang buat baik.
dia punya anak buah pun boleh bunuh orang. Ini bulan haram. Ini bulan Rejab, mana boleh bunuh orang, tak boleh perang-perang, tak boleh. Apa ni? Nampak tak? Jadi ini memberikan satu tekanan kepada Abdullah bin Jahsy sendiri dan juga yang turut sama dalam operasi tersebut. Semua jadi tertekan. Allah, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Ada soalan ke nak sambung? Kita ada soalan, Ustaz. Soalan, sebab okey. ada kaitan dengan persoalan ni. Daripada Norizan Zakaria. Dia tanya, apakah perbuatan Abdullah bin Jahsy menyerang kabilah Quraisy tadi ni tidak disenangi Rasulullah SAW? Tadi Ustaz pun kata memang tidak disenangi. Ya. Apakah faktor yang diambil oleh kira Abdullah bin Jahsy untuk menyerang kabilah Quraisy ini tadi ni? Jadi tadi Ustaz kata Rasulullah tak senang, tapi mungkin sahabat tadi dia tertembak. Jadi apakah mengambil keputusan daripada Abdullah bin Jahsy ni untuk dia teruskan peperangan yang sedikit tadi ni lah, untuk diteruskan? Apakah faktor-faktornya? Persilakan. Ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tiap kali bila kita membaca sirah, termasuklah hayatus sahabah, ya, hidup para sahabat ataupun sirah Nabi, kita mesti letakkan bahawa kita bersangka baik dengan semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kerana mereka ni adalah golongan yang radhiyallahu an ataupun radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha. Mereka ni adalah golongan yang telah pun mereka redha dengan Allah dan Allah pun redha dengan mereka ni semua. Maknanya setiap tindakannya itu semuanya dalam bimbingan Allah dan Rasul. Jadi kita bersangka baik benda tu. Jangan kata para sahabat ni sengaja ikut nafsu, geram sangat ke apa. Tidak. Kita belajar suatu bahawa ada baiknya di sebalik setiap tindakan para sahabat ini. Dan akhirnya turunlah bila kita kata kekalutan yang berlaku tadi ni, maknanya cerita tergantung tadi ni, macam mana nak buat ni. Orang sini pun bercakap, orang di sana pun bercakap juga. Maknanya puak-puak kafir Quraisy pun bercakap, sahabat-sahabat juga, rakan-rakan di Madinah ni pun bercakap juga. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran yang telah pun kita bacakan di awal ataupun di permulaan muqaddimah rancangan Tanya Ustaz sebentar tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 217. Ya, surah Al-Baqarah ayat 217 akhirnya memberikan satu solusi ataupun memberikan satu kedamaian, ketenangan kepada hati para sahabat-sahabat ni semua, bahawa rupanya Allah respon, Allah respon terhadap apa yang berlaku ini dengan respon yang positif. Kita bacakan sikit ayatnya, pengertiannya saja. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Bulan Rajab tadi peristiwa tu kan. Katakanlah, perang dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepada Allah dan juga perbuatan menyekat orang Islam ke Masjidil Haram Mekah dan menghalau orang Islam daripada situ, itu lagi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton semua, Allah Ta'ala seolah-olah memberikan satu jawapan merangkumi banyak respon. Pertama sekali, bagi orang-orang yang di kalangan di sahabat-sahabat di Madinah yang mungkin cakap-cakap, engkau ni apa ni, kalian ni semua engkar apa Nabi suruh. Satu, Allah dah bagi jawapan bahawa tindakan mereka ini Allah redha. Kan? Dan yang keduanya, bagi puak-puak kafir musyrikin ni semua, jangan duk bising sangat. Korang jangan duk bising sangat. Kata ni sahabat-sahabat Nabi ni seolah-olah buat satu benda yang mungkar, benda tak betul, melakukan satu pembunuhan, macam perang jugalah kecil di dalam bulan haram, bulan yang diharamkan perang. Apa, jangan, seolah-olah ni bahasa sembang, kau jangan duk bising sangat. Kalian tu dulu menghalang orang Islam daripada melakukan kebaikan, nak beribadah, nak semayang pun susah, nak buat benda baik pun tak boleh. Kalian lagi teruk. Korang lagi teruk. Perbuatan kalian menghalang orang nak beribadah ataupun menghalau orang Islam daripada Mekah, itu lagi teruk. Cakap orang bunuh ni, korang lagi teruk. Allah Ta'ala backup. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu jawapan yang menenang, mendamaikan hati-hati para sahabat semua, bahawa tindakan mereka itu mendapat respon positif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu ayat menarik, orang kita selalu kadang duk pakai ayat ni, iaitu wal fitnatu akbaru minal qatl. Kata Allah Ta'ala,
angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Orang kita kan suka pakai ayat ni. Tuduh kawan tu curi selipar orang. Kau jangan tuduh aku ah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnatu akbaru minal qatl. Itu akbaru ni jangan dengar sikit. Asyaddu minal qatl tu selalu dengar. Tuan-tuan, bukan ayat Quran tu bukan nak dimaksudkan pada fitnah-fitnah tersebut. Nak cerita sekarang ke lepas ni? Kejap lagi Ustaz. Kejap lagi. Saya nak ambil satu pemanggil. Penonton kita boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Assalamualaikum. Oh, mungkin tidak ada sesiapa di talian. Kita ada gangguan mungkin barangkali. Ustaz. Dia jangan ketuk pintu lah. Jangan ketuk pintu. Ustaz, kita nak ceritakan mengenai topik tadi Ustaz. Tapi kita berehat seketika lah. Mungkin sebab gangguan telefon tadi. Kita berehat seketika. Sebab penonton semua jangan ke mana. Kembali lagi selepas ini biar tahu jangan keliru. Ustaz pun kena ganggu. Kena ganggu. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebentar tadi kita dah berceritakan mengenai topik kita iaitu Abdullah bin Jahsy, Sayyidina Abdullah bin Jahsy. Yang mana kalau kita lihat daripada awal tadi ada beberapa kisah yang menjadikan kita suspens sikit. Yang pertama, bila kita lihat Abdullah bin Jahsy ni, dia bersemangat nak jumpa Rasulullah sebab dia nak tahu apa cerita Rasulullah ni. Dan akhirnya bila Rasulullah balik daripada Gua Hira, dia masuk Islam bersama dengan ahli keluarganya dan membina apa? Membina keluarganya dan mengajarkan keluarganya untuk orang kata apa? Cintakan agama dan mempelajari agama. Dan seterusnya, bila mana kita lihat sekarang ni, Ustaz tadi cerita sebelum kita berehat tadi Ustaz, Ustaz kata cerita mengenai yang berlaku fitnah ni Ustaz lah. Orang kata apa? Suspensnya bila mana Abdullah bin Jahsy pun risau, orang Islam pun risau. Semua duk risau ni. Sebab apa? Sebab ada berlakunya fitnah ni. Ustaz, mana kata boleh tak cerita sambung balik tadi? Fitnah yang berlaku dari kalangan, orang kata fitnah lebih besar daripada membunuh tadi ni. Silakan. Okey, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada dua ayat yang terkenal dalam Al-Quran, khususnya apabila orang bercakap tentang fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Pertama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 191. Yang kedua yang baru saja kita bacakan sebentar tadi, iaitu surah Al-Baqarah juga pada ayat 217. Tapi tak apa, saya nak kongsikan berkait dengan apa yang kita bacakan pada hari inilah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Ya, ini sebagai satu pencerahan supaya kita rakan-rakan di luar sana yang dalam usrah ke, yang dalam menyampaikan apa saja tazkirah ke apa, tidak tersalah membawa ataupun salah tafsir ataupun salah membawa konteks ayat yang sebenar yang dimaksudkan. Iaitu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, yang mana kisah ayat ini adalah berkait tentang usaha orang kafir untuk paksa orang Muslim supaya kembali kepada kekufuran. Maknanya fitnah itu, wal fitnatu itu, fitnah itu bukan fitnah orang tuduh kita ambil barang orang, tuduh tu imam ambil duit masjid. Bukan fitnah itu. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah syirik. Okey? Syirik ataupun maknanya kembali kepada agama jahiliah ataupun dah Islam, perbuatan bawa seseorang itu untuk kembali kepada jahiliah ataupun murtad, itu adalah perbuatan yang lebih teruk daripada pembunuhan. Itu yang nak dimaksudkan ya. Kerana ini menurut dalam tafsir Al-Qurtubiyah. Jadi kita tiap kali baca Quran, tuan-tuan, rujuk dulu dengan golongan yang berautoriti, para alim ulama, mufassirin yang diakui ilmunya itu. Dia jangan main tafsir ikut kepala sendiri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Dia pakai terjemah sendiri, yakin. Yakin di situ bukan yakin boleh, bukan. Yakin di situ membawa maksud mati. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Dah mati tak sembahyang dah. Tak ada, tunggu balasannya lah. Itu maknanya kena rujuk setiap ayat Quran yang kita baca supaya tidak salah
tafsir. Wallahu alam. Kadang-kadang masyarakat kita tak faham tafsir dengan terjemahan. Dua perkara berbeza sebenarnya. Ya. Saudara, sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz, kita nak tanya mengenai hikmah Ustaz. Sebenarnya dari segi cerita tadi ni, bila ada ayat turun, Abdullah bin Jahsy dah serang. Sebenarnya sebenarnya nak cerita apa hikmah dia Ustaz sebenarnya? Silakan. Banyak pelajaran yang boleh kita belajar ya, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya kirakan ada 3 pelajaran boleh kita jadikan sebagai panduan. Saya ni mungkin kalau tuan-tuan penonton perasan, ustaz ni sekejap 3, sekejap 4, sekejap 5, senang. Kalau ceramah tu, kalau sebut 5 cara untuk jadi muslim sejati. Bila sampai nombor 4, orang tahu dah lepas nombor 5 tu balik. Jadi senang. Jadi senang orang nak bajet masa. Jadi mungkin suami tunggu kat luar. Cepat, sekejap bang. Ustaz sebut nombor 4 dah. Satu lagi. Senang. Itu poin saya lah. Kalau orang tanya kenapa Ustaz suka 4, 3 cakap je dulu kan. Sebabnya. Okey. Tadi berapa tadi? 3. 3. Saya berlupa dah. 3 hikmah. Ataupun 3 iktibar yang boleh kita belajar menerusi syariah Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an ini. Pertama sekali ialah Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini adalah seorang yang begitu sifatnya amanah. Okey, sifatnya sangat amanah yang mana beliau hingga dilantik sebagai Amirul Mukminin oleh Nabi Muhammad SAW dalam ketenteraan. Maknanya kalau dah dilantik sebagai ketua ataupun ketua risikan ataupun ketua syariah ini, maknanya orang yang bertuah lah kerana beliau memiliki sifat amanah yang ada pada dirinya. Itu yang pertama. Maknanya kalau kita dalam pekerjaan, walaupun work from home, ya, work from home sekalipun, mesti ada sifat jujur lah. Jujur di rumah. Buat kerja, pasal kita ni walaupun work from home, gaji tetap jalan. Jadi tuan-tuan janganlah tengah menengok drama pula, menengok movie, ya. Bos telefon tanya, bos, sekejap saya tengah blank, sekejap saya tak dapat nama. Kau tengah tengok movie, jangan macam tu. Jujur dalam pekerjaan kita. Okey. Yang keduanya yang kita boleh belajar daripada syariah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an ini ialah yang keduanya, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak buah kita, kita sebagai ketua kena ada sifat dan sikap berlapang dada memaafkan. Walaupun ya pada awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak setujulah dengan tindakan macam tu kerana ia akan sedikit sebanyak mencalar nama baik tim kita, pasukan kita. Kata Nabi, wallahi ma amartukum biqital. Demi Allah, aku tak suruh pun kalian perang, bunuh orang, aku tak suruh pun. Tapi yang boleh kita belajar di sini adalah kalau kita sebagai bos, sebagai ketua, belajar untuk memaafkan anak buah kita. Kalau dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasul, saya nak kena maafkan saya punya pembantu. Maknanya kalau orang yang buat kerja di rumah kita, kalau dia buat benda tak betul, bukan benda tak betul lah, maknanya apa bentuk insiden lah, jatuh gelas, pecah itu, dia sereka baju kita, lubang. Jadi kita nak kena maaf ke macam mana? Nabi ajar kena maaf. Berapa kali? Nabi kata 70 kali. Banyak lah. 70 kali kau kena maafkan dia. Maknanya apa? Anak buah kita kalau dia buat silap, maknanya dia buat kerja. Disebabkan ramai orang takut buat silap, tak buat kerja. Tak payah buat lah. Dia tak payah buat, nanti salah. Dia tak payah buat. Jadi maknanya bila seseorang buat kerja yang kita suruh, ada kesilapan, ada pelanggaran, artinya dia buat kerja. Dia buat kerja. Maknanya satu sikap yang bagus. Cuma kesilapannya itu atau ketelanjurannya itu perlu dinasihati, perlu diperbetulkan. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya ialah tindakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapat restu ataupun mendapat seperti yang saya sebutkan tadilah, respon yang positif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa golongan ataupun para sahabat-sahabat Nabi ini mereka adalah golongan yang senantiasa mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tindakan mereka itu adanya kebaikan yang boleh kita jadikan pelajaran sampailah ke hari ini, insya-Allah, ya, wallahu alam. Baik, itu secara ringkasnya hikmah perbincangan kita pada mengenai topik yang mana berlakunya peperangan tadi Ustaz. Saya nak baca soalan daripada Facebook daripada Saziatul Sidik. Apakah cabaran Abdullah bin Jahsy ketika menjadi perisik Islam dan bagaimana beliau ketika menghadapi cabaran tersebut tanpa
tanpa rasa gentar. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Hmm. Jadi soalannya pun ialah cabaran Ustaz kan. Pergi nak risik, tiba-tiba Ya. jadi perang. Jadi macam mana Ustaz Abdullah bin Jashi handle masalah ni? Ya. Mengawal masalah, silakan. Walaupun dia tidaklah peperangan yang besar, dia hanya satu bentuk serangan kecil saja, tetapi dia ada satu impak sehingga mendapat perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga menjadi satu pelajaran, masuk sebagai salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 217 yang kita bacakan tadi. Tapi cabaran dalam setiap apa yang dilakukan itu tetap adalah. 3 cabaran. Senang. Tadi Nak, 3 ni 3 hari lagi. 3 no? Kan orang perempuan dia tak apa suka sangat sebut banyak 3 ni, dia tak suka sangat. 3, 4 tak 3 suka. dia tak berminat sangat. Tak apa ya. Okey. Pertama sekali cabarannya ialah iaitu di kalangan sahabat-sahabat yang turut serta dalam syariah ini, ada di kalangan mereka yang terlepas daripada ikut turut serta. Yang saya sebutkan di awal tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhuma ini, mereka terlepas akibat unta terlepas dengan mereka sekali terpisah daripada kumpulan. Itu cabaran juga tu. Maknanya dahlah pergi 8 orang. Kemudian 2 orang terlepas sekali, dah tinggal jumlahnya itu berkurang dah. Itu cabaran juga yang pertama. Yang keduanya ialah cabarannya iaitu apabila tindakan para sahabat ini, seperti mana yang kita sedia maklum, tindakan itu agak bukan kita tak sedap lah kata bercanggah, berbeza dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Maknanya Nabi tak bagi untuk berperang ataupun membunuh, tapi para sahabat buat. Itulah yang kita boleh belajar. Dalam kehidupan, dalam perjuangan, pasti ada marah. Kenapa? Barang-barangan yang dibawa oleh puak-puak Quraisy ni semua, puak-puak musyrikin ni semua, tak lain tak bukan barang milik orang Islam. Geram, marah tu ada. Marah tu ada. Tetapi diingatkan kita oleh orang bijak pandai, dalam perjuangan pasti ada marah. Tapi jangan berjuang kerana marah. Ni sedap ni buat Facebook ni. Caption, hashtag, jangan lupa. Jangan lupa komen kat bawah. Jangan lupa komen di bawah. Jadi dia komen dah, padu, power, buat jari macam tu macam-macam. Saya ulang sekali lagi ya. Dalam perjuangan pasti ada marah. Apa bentuk perjuangan lah. Kan buat persatuan ke apa sajalah. Marah mesti ada. Tapi jangan berjuang kerana marah. Takut nanti tak ada barakah. Itu pun pelajaran boleh kita ambil. Sungguh pun tindakan mereka ini mendapat redha daripada Allah SWT. Tapi kalau secara praktikal dalam kehidupan harian kita, tengah buat kerja ada marah, ada geram. Jangan buat kerana geram. Kalau minta tolong anak kita ke, pasangan ke, tolong basuh pinggan di dapur, ketung, ketang, tung, tang. Kita tanya, marah ke? Kan macam tu. Buat kerja macam tak sungguh, marah, dempah-empah barang. Benda tak ada berkat. Kalau macam tu, maka tindakan kita pun sama. Apa perjuangan tuan-tuan? Jangan diiringi marah di situ. Takut bukan kerana marah. Itu yang kedua. Yang ketiganya pelajaran ataupun cabaran daripada syariah Abdullah bin Jashi ini, iaitu yang ketiganya, apabila tindakan mereka ini mendapat perhatian yang negatif di kalangan para sahabat dan juga musuh. Kita dalam hidup tuan-tuan, bila kita buat satu benda yang kita rasa macam betul dah apa aku buat ni, tetapi apabila mendapat respon yang negatif daripada pihak lain, jangan kita terus, jangan terus down, jangan terus lemah. Faraduhu ilallah wa rasul. Kembalilah pada Allah dan Rasul. Hatimu kan tenang. Saya ingat dalam beberapa siri Tanyalah Ustaz yang sebelum ni lah, pernah saya kongsikan. Manusia yang dalam hadis kan Nabi sebut, siapa-siapa yang buat satu kerja, buat satu urusan, yang mana apa yang dia buat tu Allah redha, tapi manusia tak redha. Manusia tak suka dengan apa yang dia buat, tapi Allah suka apa yang dia buat, maka Allah akan mencukupkan keperluan dia. Jangan risau. Habislah ni semua. Jangan risau. Rezeki Allah akan jamin. Jangan risau. Siapa buat benda yang Allah redha, tapi manusia tak suka. Tapi, ini warning pada Nabi ni. Nabi pesan, siapa yang buat satu benda, Allah marah dengan apa yang dia buat. Allah marah, Allah murka dengan apa yang dia buat, tapi manusia suka. Baik.
Tak bertudung, tak menutup aurat. Orang kata cantik lah kak, tak bertudung, nampak 20 tahun lagi muda. Tapi Allah marah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah akan wakalahullahu ilan nas. Allah akan serahkan orang tersebut pada manusia. Apa makna menyerahkan pada manusia itu? Kata Syekh Mubarak Furi, Allah akan membiarkan orang tersebut yang sibuk duk cari redha manusia dalam murkanya Allah. Dia tu Allah akan membiarkan dia dizalimi, disakiti, dianiayai. Jadi tuan-tuan nak buat apa dalam hidup, kembali pada Allah dulu. Itu satu peringatan ringkas daripada Ustaz untuk kita semua sebenarnya. Apa-apa mesti kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah redha? Saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Mudah-mudahan tak ada gangguan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat talian. Assalamualaikum. Barangkali memang ada gangguan. Saya kira memang Ustaz kena buat ruqyah sikit. Ruqyah dekat talian kita. Sebelum kita habis Ustaz di TV3 ni, rumah di syurga tadi Ustaz. Apakah amalannya? Silakan. Tak sempat nak sebut. Banyak tu rumah di syurga tu. Mungkin kita sebut satu, dua. Kita pancing sikit dulu supaya kawan-kawan semua sambung tengok di TV9 sebentar lagi ya. Salah satunya ialah kalau tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi ayyu'tiyaka daru fil jannah, engkau wahai Abdullah bin Jahsy, engkau akan mendapat rumah dalam syurga. Jadi bila kita dengar ni kita rasa macam aku pun nak juga rumah dalam syurga. Salah satu amalannya, banyak lagi amalan, nanti kita akan kongsi di TV9 nanti. Salah satunya ialah amalannya man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin, kata Nabi, siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas qul huwallah sampai habis 10 kali sehari, maka dia akan mendapat qasran fil jannah. Dia akan mendapat mahligai, istana di dalam syurga. Siapa baca qul huwallah satu hari 10 kali. Maknanya masa jadi imam interim hari tu, PKP 3 bulan hari tu ni, suami-suami duk ulang qul huwallah tu, inilah dalil dia. Abang baru dengar hari ni, ustaz tak ceramah hari tu. Itulah awak tak dengar. Rupanya baca 10, tapi kalau jenis ayat tu sangat pun tak baca ayat lain pun susah juga. Kan banyak tambah lagi lah ayat-ayat lain, tapi rupanya sikit punya amalan besar ganjaran dia. Bukan lagi rumah, mahligai, istana nanti di dalam syurga. Banyak lagu-lagu orang kita buat istana di dalam syurga apa semua kan. Itu mungkin lagu saja. Ini memang janji Nabi dan Allah. Dalam syurga akan dapat istana siapa baca qul huwallah 10 kali dalam masa satu hari. Orang pencen-pencen duduk di rumah, duduk tekan remote TV, qul huwallah lah 10 kali satu hari. Itu baru satu. Ada lagi amalan lain. Kita akan kongsikan sebentar insya-Allah. Mana kata ada beberapa lagi amalan yang mana Ustaz akan kongsikan kepada kita. Ustaz, mungkin kita ada berbaki lagi 1-2 minit. Okey. Sebagai orang kata apa, sebelum kita terus ke TV9 Ustaz. Kita nak sambung pasal amalan itu, saya ingat lebih baik untuk kita ceritakan sebab sangkut tergantung. Saya tahu banyak amalan itu untuk kita ceritakan. Sedikit Ustaz, sedikit lah. Mana kata riwayat Abdullah bin Jahsy ini kita cerita memang akhir, tapi dari segi awal daripada dia memang orang Mekah dan di manakah wafatnya Abdullah bin Jahsy dan berapa tempoh umurnya ketika mana dia meninggal. Sebelum kita cerita panjang mengenai sirah tu. Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini adalah seorang yang sangat kita katakan bahawa dia punya aulawiyatnya tu, keutamaannya itu senantiasa dipandang tinggi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti sahabat-sahabat yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi beliau kerana hayat beliau tidaklah panjang sangat. Ya, wallahu alam dari segi umurnya itu, tetapi akhir hayatnya itu berakhir pada peristiwa perang Uhud. Yang mana peristiwa perang Uhud ni kita yang senantiasa duk baca sirah, baca sejarah ini, kita semua sedia maklum perang Uhud menyaksikan pada ketika itu satu perang yang begitu tragis disertai oleh 700 tentera Islam dan asalnya ada 1,300 tu patah balik akibat daripada bisik ataupun kena didoktrin oleh puak-puak munafik. Dan ada 50 tentera berkuda dan ada 100 tentera yang berbaju besi dan 70
yang gugur sebagai syuhada ataupun 70 yang gugur terkorban dalam perang Uhud. Dan salah seorang yang gugur dalam perang Uhud ialah Saidina Abdullah bin Jahsy, dan kisahnya sangat menyayat hati. Saya kira kalau sempat kita ceritakan Ustaz pasal benda tu. Okey, boleh? Sebab apa kita akan beralih siaran ke TV9. Jadi alhamdulillah sahabat penonton semua, kita selepas ini akan bercerakan lagi mengenai amalan untuk kita dapatkan rumah mahligai di syurga dan juga di akhir riwayat kehidupan Abdullah bin Jahsy. Jadi terus setia dengan rancangan Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sahabat penonton semua, hari ini perbincangan kita mengenai figura sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Jahsy. Dan sudah tentu daripada awal kita bicarakan daripada pukul 6.30 pagi sehinggalah pukul 8 pagi ini, kita dah bicarakan sedikit sebanyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali yang saya kira, Abdullah bin Jahsy telah mengajarkan kita satu perkara, iaitu apa saja kebaikan yang kita dapat, dakwah ini mestilah perlu disampaikan kepada ahli keluarga dahulu. Kita sama-sama membina ahli keluarga kita, dan hari ini apa segala ilmu yang kita dapat, pertama sekali kita cerita kepada anak-anak dan juga isteri ataupun suami kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan perkara ini. Sebelum itu, tadi kita bila bicarakan mengenai ini, ramai yang tertunggu-tunggu. Tadi Ustaz dah sebut, apakah amalan yang boleh menyebabkan kita dapat rumah mahligai di syurga, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan, Rasulullah memberikan jaminan untuk Abdullah bin Jahsy rumah jadi syurga. Dan kalau Abdullah bin Jahsy buat, mungkinlah kita tidak dapat seindah sahabat Nabi, tapi apakah amalan yang boleh kita dapat? Tadi Ustaz dah ceritakan satu, iaitu kita baca 10 Ustaz 10 kali surah Al-Ikhlas. Jadi itu baru satu. Dan ada beberapa lagi yang mungkin saya nak Ustaz teruskan kepada sahabat, untuk kita sahabat semua mengetahui apakah amalan-amalan itu. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Hilman, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dan terima kasih juga mungkin ada yang baru saja bersama kami di TV9 ni, Tanyalah Ustaz. Saya nak kongsikan apakah amalan-amalan yang kalau tadi kita cerita tentang Saidina Abdullah bin Jahsy yang dijanjikan kalaupun rumahnya ini di dunia telah pun dimasuki ataupun puak-puak kafir Quraisy ni buat macam rumah sendiri, maka Abdullah bin Jahsy dijanjikan dia akan mendapat rumah nanti kelak di dalam syurga. Mungkin ada orang tanyalah, dia kata, Ustaz, kalau dah dapat masuk dalam syurga, pertama dia confident luar. Dia kata, Ustaz, kalau dapat masuk dalam syurga, tak payah rumah dah kot. Dia kata, tak payah rumah dah kot. Duduklah tepi-tepi sungai kan, duduk tak payah, apa perlu rumah, dah dapat masuk syurga cukup dah, nak rumah buat apa lagi. Dia macam inilah kawan-kawan semua, nak bagi perumpamaan. Ada orang kalau di dunia ini dia ada rumah, kalau contoh Da'i Hilman sebelum ni kan buat umrah kan, pernah tak kalau orang tanya, Da'i Hilman duduk di Mekah tu di hotel mana? Biasa orang tanya kan, duduk hotel mana kan? Sebab di situ orang akan nampak pakej berapa ambil tu, duduk hotel mana. Tiba Da'i Hilman kata, maaflah Haji, saya tak duduk hotel. Saya ada rumah kat sana. Dia bunyi lain tu. Satu, boleh pergi Mekah, hebat dah. Lepas tu pula, bukan duduk hotel, ada rumah di Mekah. Dia ada satu prestige lain.
apatah lagi saya ada orang rumah di sana. Oh, itu lagi power. Power. Luar biasa. Luar biasa kan. Nampak belum mampu lagi Belum nak buat mampu tu ya. lagi. Belum mampu, ada niat tu. Jadi apatah lagi orang tu dah dapat masuk syurga. Ada rumah dalam syurga. Oh, ini kemuliaan sungguh, prestige tu. Satu kemuliaan Allah nak bagi. Tu yang ramai orang nak berebut tu. Bila sahabat Nabi disejukkan jiwanya dengan janji ni, semua jadi seronok. Dapat rumah dalam syurga. Maka amalan-amalan lain selain daripada yang telah saya kongsikan tadi, yang disebut semula oleh Datuk Irman tadi, iaitu dengan membacakan 10 kali surah Al-Ikhlas dalam tempoh satu hari, akan mendapat qasran fil jannah, banallahu lahu qasran fil jannah, iaitu dibinakan istana di dalam syurga. Amalan-amalan lain lagi ialah antaranya meninggalkan perdebatan, meninggalkan berdebat walaupun kita di pihak yang benar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Untuk siapa ni? Untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Walaupun hujung ceritanya dia tahu dia di pihak yang benar. Tapi tak nak panjang lah. Tak nak benda ni berlarutan lah. Perempuan bergaduh-bergaduh. Dia sebenarnya bergaduh ni dia ada seni dia. Dia ada dia punya SOP jugalah ya kalau bergaduh ni. Tapi ada setengah orang dia langgar ya. Mula berbincang, berbahas tentang satu isu. Habis modal, dia keluar tentang isu peribadi. Dah lah, kau dah lah hidung kembang. Orang kulit ni, rambut tu, dah tak ada kaitan. Dah tak ada kaitan dengan topik. Jadi itu yang kata para alim ulama, Nabi mengajarkan, awal-awal lagi berhentilah. Tinggalkan je lah. Sebab takut nanti, hujung ke hujung tu nanti, dia dah tak jadi berbahas atau berbahas benda yang mendatangkan faedah dah. Dah jadi benda lain dah nanti. Dia jadi geram, nafsu, marah semua. Jadi orang yang boleh buat macam ni, sebab tak ramai orang boleh buat. Masing-masing semua ada ego kan, tak mau nak mengalah. Maka akhirnya perempuan-perempuan bergaduh-bergaduh. Siapa boleh meninggalkan perdebatan tersebut dapat rumah di dalam syurga. Lagi siapa? Liman tarakal kaziba wa in kana maziha. Meninggalkan menipu, berbohong, walaupun menipu bohongnya itu boleh menyebabkan orang gelak. Dia kadang-kadang kan nak bagi orang gelak ni, dia buat cerita. Cerita tu pun menipu lah. Demi untuk nak dapatkan gelak orang tu. Berapa ha tu sampai 8 harakat nak dapat. Menipu semua. Pun siapa yang boleh tinggalkan perbuatan tersebut, tak salah cerita benda menipu untuk nak bagi orang gelak. Siapa boleh buat macam tu, dapat rumah di dalam syurga. Siapa lagi? Dalam hadis yang lain juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, iaitu orang-orang yang ini panjang sikit. Tapi siapa boleh buat macam ni, Allah, ini satu berita baik, iaitu orang yang Allah Subhanahu wa taala ambil anak dia ataupun anak dia meninggal masa kecil. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kata Nabi SAW, "Idza mata waladul abdi, qala Allah li malaikatihi, qabattum walada abdi." Kata Nabi, apabila satu orang meninggal dunia, bila satu orang tu dia meninggal, maka Allah akan berfirmankan kepada malaikatnya, dah ambil nyawa hamba-Ku itu? Dah ambil nyawa hamba-Ku itu? Lalu para malaikat menjawab, fayaquluna, na'am. Kata malaikat, ya, dah pun cabut nyawa itu. Fayaqulu, qabattum thamarata fuadi. Dah cabut nyawa buah hati mereka. Dia kalau mak bapak ni, buah hati tu maknanya anak-anak lah. Dah cabut dah buah hati mak bapak tu, anak-anak tu lah, budak-budak tu dah cabut nyawa mereka. Mungkin dalam bentuk, maaf ya, contoh ya, lemas, mandi di lombong, mandi di kolam, cuti-cuti sekolah, meninggal di laut ke apa, ataupun terbakar. Dah cabut nyawa mereka ni semua. Kata malaikat, fayaquluna na'am. Lalu kata Allah, fayaqulu maza qala abdi. Bila anak-anak tu semua meninggal, kalian semua cabut nyawa mereka, apa yang mak bapak dia cakap? Kalau kita kan mungkin dengar kisah ada orang yang, kenapalah anak aku mati, aku orang masjid, aku selalu mayang anak aku mati. Jadi Allah nak tahu respon mak bapak budak-budak tu apa. Lalu fayaquluna hamidaka wastarja.
Kata kata malaikat, ya Allah, mak bapak budak-budak tu walaupun anaknya meninggal, dia tak henti-henti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hamidaka, dan memuji-mujimu ya Allah. Sangka baik dia boleh respon positif terhadap apa yang berlaku pada mereka ini. Fayaqulullahu bnu li 'abdi baitan fil jannah. Oleh itu Allah berfirman, kata Allah, malaikat semua, binakan sebuah rumah dalam syurga. Rumah dalam syurga untuk mak bapak budak-budak yang meninggal ni, buatkan rumah untuk mereka. Wasamuhu baital hamdi. Dan namakan rumah tersebut sebagai, di sini, kalau kawasan perumahan-perumahan di dunia ni kan ada nama-nama dia, perumahan apalah, kan, Ikal Mayang, perumahan apa, apa tu, awan tinggi, apa, laut biru ke apa, contoh nama perumahan. Jadi dalam syurga pun dia ada kawasan perumahan. Kita nanti kan Da'i Ilman duduk dalam syurga round kan. Sekarang di dunia kayu basikal. Kayu basikal. Kita round-round dalam syurga nanti duduk pusing-pusing. Nampak nama-nama perumahan. Ada kawasan perumahan tu nama dia Baitil Hamdi. Rumah orang suka memuji. Bila kita nampak nama rumah itu, maka kita tahulah tu rumah siapa. Itulah rumah orang yang dulu di dunia Dia kematian. anak-anak dia mati masa kecil. Tapi dia boleh sabar, dia boleh reda, dia boleh tenang. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 1021. Tapi maknanya keberuntunganlah bagi mak bapak di luar sana yang mungkin anaknya meninggal masa kecil, ada kelebihannya. Tapi kalau anak tu tengah hidup sekarang, biarlah dia terus hidup. Dia kata nyemak, tengok kartun siang malam, tunggu syurga. Apa pula macam tu? Dia kadang dia tempoh PKP ni ramai mak bapak dia mengamuk. Dia jadi rimau. Dia kata baguslah daripada duduk di dunia, jangan macam tu. Mak bapak buat tindakan tak senonoh, nanti mak bapak pula dosa pula nanti di sisi Allah Taala. Boleh lagi? Boleh. Dan satu lagi amalan. Okey, satu lagi amalan. Satu lagi. Mungkin satu lagi sebelum kita berehat, Ustaz. Satu lagi. Kena rehat dulu. Satu lagi kena rehat dulu. Rehatlah. InsyaAllah. Okey. Sahabat penonton semua, kita berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan ada lagi amalan-amalan untuk kita bicarakan, insyaAllah. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebentar tadi kita lihat paparan doa Abdullah bin Jahsy, yang mana doa itu bila mana kita lihat ada peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Dan insya-Allah kita akan bicarakan mengenai peristiwa itu sebentar lagi. Sebelum itu saya nak Ustaz sambung balik. Apakah amalan yang mana boleh untuk kita dapatkan syurga? Tadi Ustaz dah sebut 4 lebih kurang. Mungkin ada satu lagi Ustaz, silakan. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, banyak kalau ikut amalan kat berbelah amalan dia ni. Kalau tidak dah lari tajuk pula kita. Tetapi biarlah walau tak banyak sekalipun yang kita dapat, yang penting diamalkan. Dan salah satunya saya nak kongsikan sebelum kita masuk kepada tajuk kita tentang Sayyidina Abdullah bin Jahsy ini, iaitu amalannya membantu membangunkan rumah Allah ataupun masjid, membantu dalam pembinaan atau pembangunan rumah Allah maupun masjid. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, dia buat sebuah masjid kerana Allah, kamaf hasiqatatin, walaupun masjid itu sebesar sarang burung. Mana ada masjid besar sarang burung? Nak kaki pun tak celuih nak masuk. Tapi Nabi nak gambarkan
orang membayangkan kalau nak bina masjid ni, besar. Saya pun duit tak apa nak banyak sangat. Besar sangat tu. Banyak pakai duit. Tak. Walaupun sumbangan kau itu, maknanya untuk sebesar sarang burung, sikit pun kau nak bagi itu tetap dinilai di sisi Allah. Ganjaran Allah akan balas balik, Allah akan bagi ialah dibinakan sebuah rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah nombor hadis 738. Jadi para penonton semua, dalam tempoh kita diuji Allah dengan pandemik COVID-19 ini, masing-masing duduk di rumah, gunakanlah apa platform medium untuk menyampaikan sumbangan kita itu pada masjid-masjid. Niatkan untuk wakaf untuk orang tua tersayang kita pun boleh, untuk untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka pun boleh, menjadi amalan peneman kita di dalam kubur pun boleh. Menyumbang. Sekarang ni dia ada QR code, ada yang transfer account. Buat tuan-tuan, bagi sumbangan untuk dana pengimarahan dipanggil, ada setengah dana pengimarahan untuk nak untuk aktiviti masjid ataupun untuk nak apa sajalah, atau lebih-lebih lagi masjid yang sedang dibangunkan. Bayangkan masjid itu nanti digunakan untuk segala aktiviti ceramah, kursus umrah, pengurusan jenazah, solat berjamaah. Kita meninggal duduk dalam kubur, makan komisionnya daripada sumbangan yang kita berikan. Binalah rumah Allah, nanti kita akan dibinakan rumah di dalam syurga. Masya-Allah. Itu benda yang perlu kita kejarkan, tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang mudah. Kadang-kadang kita ada duit, macam Ustaz cakap tadi, walaupun sebesar sarang burung, Ustaz. Mana kata sedikit pun, yang penting kita ada usaha untuk kita membangunkan masjid, insya-Allah. Ustaz, saya nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Nurul Hidayah Saifuddin. Apakah doa Abdullah bin Jahsy di medan perang? Benarkah Abdullah bin Jahsy berdoa agar telinga dan hidungnya putus? Apakah kisah dan hikmah di sebalik doa Abdullah bin Jahsy ini? Jadi tadi sebentar tadi kita ada paparkan doa Abdullah bin Jahsy, Ustaz. Dan apakah hikmah di sebalik doa yang mana Abdullah bin Jahsy doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kata apa, syahid ini, Ustaz? Silakan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni semua ada di kalangan mereka ini doa-doanya agak ganjil. Maknanya doa yang tak biasa kita panjatkan pada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, doa Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Tak kala bila dia dengar hadis berkenaan tentang orang yang sakit ataupun orang yang walaupun dia tertusuk duri sekalipun diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, sejurus lepas itu dia berdoa, dia minta pada Allah, ya Allah, berikan Ubay bin Ka'ab demam. Kita minta sihat, hari-hari duk cek suhu ni. Ubay bin Ka'ab dia minta pada Allah, ya Allah, bagilah Ubay bin Ka'ab ni aku ni, bagi aku demam. Tapi demamku ini tidak menghalang aku daripada berjihad, berjuang, beribadah, buat segala amal soleh. Tak sampai menghalang untuk aku buat tu semua. Minta demam, pelik. Orang minta sihat, minta demam. Ini sahabat-sahabat Nabi ni, mereka manusia terpilih lah. Dia punya doa itu lain pada yang lain. Begitulah juga Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Ada satu kisah menarik. Bagus seperti yang sahabat kita tanyakan tadi. Menerusi Facebook ke WhatsApp tadi ni? Facebook ya. Ada satu kisah menarik, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan sahabat baik kepada Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhuma. Mereka ini pernah satu ketika dalam saf untuk bersiap siaga perang Uhud, maka Sayyidina Abdullah bin Jahsy pun berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, ala tada'ullah, wahai Sa'ad, tak nak berdoa pada Allah Ta'ala ke? Tak nak berdoa ni, kita nak perang lah ni. Tak tahu apa kesudahan episod hidup kita ni. Tak mau berdoa pada Allah ke? Kemudian, apa kata Sa'ad? Bala. Bahkan, ya, baik. Saya akan berdoa. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau, ya Allah, saya bacakan terjemahan dia. Ya Allah, jadikan musuh yang aku nak bertemu ini sangat kuat. Lalu kau kurniakan kemenangan dan aku dapat bunuh musuh tersebut dan ambil segala yang ada di isinya ni semua. Lalu Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an mengaminkan doa Sa'ad. Dia mengaminkan, amin. Doa kawan, dia aminkan. Kemudian lepas Sa'ad bin Abi Waqqas doa, sekarang tibalah giliran Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an pula berdoa. Ni pelik doa ni.
Dia punya doa agak lain pada yang lain sikit. Kata beliau, urzuqni rajulan syadidan haradu. Ya Allah, berikan kepada aku, temukanlah aku ini dengan rajulan syadidan haradu. Seorang, maknanya musuh, yang dia ni seorang yang kuat. Jadi dia ni seorang yang kuat, yang bila aku perangi dia, aku lawan dengan dia, dia tewaskan aku. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Nak menang. aku menang, aku boleh lawan dengan dia. Tapi Sayyidina Abdullah bin Jahsy kata, berikan pada aku, kurniakan aku ya Allah satu musuh yang dia kuat, memang betul kuat. Sampai aku dapat ditewaskan oleh dia, dan dia tu pula musuh aku tu, potong aku punya hidung, potong telinga aku, sehinggalah bila aku gugur meninggal dunia, dan dibangkitkan bertemu denganmu ya Allah kelak nanti di hari akhirat, bila ditanyakan mengapakah hidung aku terpotong, telinga aku terpotong, maka aku nak jawab kerana-Mu ya Allah, kerana Rasul-Mu ya Allah, hidung aku dipotong, telinga aku dipotong. Dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dalam kita kata agak pelik punya doa ni, beliau tetap mengaminkan. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai sahabat baik yang dulu dalam syariah pun ikut sekali, mengaminkan. Dan apa yang dibacakan ataupun apa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan oleh Allah. Musuh memang memperlakukan beliau sampai tahap begitu. Telinga dan hidungnya dipotong, tubuhnya itu memang diperlakukan dengan kejam sekali lah. Itulah yang dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang paling penting kita nak belajar di sini para sahabat, para penonton yang saya muliakan semua. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, bolehkah kita berdoa macam tu? Kita berdoa, kita minta, ya Allah bagilah hidung aku putih, hidung aku ni ya Allah, telinga aku putus ya Allah, bagi tangan aku putus ya Allah. Bolehkah minta benda-benda yang bersifat insiden macam tu? Nanti. Dengar lu. Ada Mas Oi? Ya, ada. Silakan. Kawan-kawan semua, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ini, mereka semua memang mengimpikan syahid. Mengimpikan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi kesalahan kerana permintaan mereka itu adalah permintaan bersifat bentuk kematiannya itu. Tadi Abdullah bin Jahsy dia minta apa? Dia minta supaya dia mati dalam keadaan dia dibunuh, telinga dipotong, hidung dipotong ni semua kan? Sama juga macam kita. Tuan-tuan pernah tak berdoa pada Allah untuk dapat husnul khatimah? Pernah tak minta? Pernah kan? Tapi husnul khatimah dalam keadaan apa? Ya Allah, kurniakanlah aku akhir hayat aku depan Kaabah. Ya Allah, kurniakan aku meninggal dunia dalam keadaan aku tengah baca Quran. Ya Allah, kurniakan aku kematian aku tengah berceramah. No? Tengah berceramah, mengajak ramai tok-tok guru kita, tengah khutbah atas mimbar, rebah meninggal dunia ketika berkhutbah. Jadi tuan-tuan, pelajaran paling pentingnya adalah mintalah pada Allah. Minta pada Allah, matikan aku dalam keadaan mulia, dan kalau boleh berhajatlah dalam keadaan apa. Mudah-mudahan Allah perkenankan. Sebagaimana sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Saya kira mungkin dah sampai ke kesimpulannya kau ya. Para penonton semua, inilah iktibar yang paling besar yang boleh kita pelajari daripada kisah Sayyidina Abdullah bin Jahsy, yang sangat menginspirasikan kita bahawa dalam setiap tindakan kita perlu adanya ketaatan ataupun wala terhadap pemimpin kita. Yang keduanya ataupun ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang keduanya ialah, selepas ini tuan-tuan kalau baca surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 217, tuan-tuan pasti akan tergambar apa yang kisah yang telah pun kita kongsikan pada hari ini. Dan yang ketiganya ialah satu sifat sikap kawan yang baik. Dan Ilman, kalau kawan yang baik apa tanda dia? Mungkin ada orang kata, oh dia rajin buat open table, rajin buat kenuri, hari-hari kenuri, asal Jumaat pisang. Ataupun hari lain buah-buah lain lah, dia rajin buat belanja makan, tak berkira. Bagi kita itu sahabat yang baik. Tak cukup lagi. Kawan yang baik
sahabat yang bagus sifatnya apa? Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malak walaka bimislih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu orang muslim itu dia mendoakan saudaranya dalam keadaan kawan dia tu tak tahu yang dia pun doakan dia. Dan Hilman tak tahu, saya doakan dia, ya Allah berilah kebaikan, kesejahteraan, keberkatan, rezeki dalam hidup Dai Hilman, ya Allah. Ini dia dengar tu, dia amin. Yang hebatnya ialah saya doa, dia tak tahu, dan dia pun doakan saya pun tak tahu dia doakan saya selama ni. Itulah bagus punya sahabat, padu. Padu punya kawan, bagus punya, champion punya kawan macam tu. Doa walaupun dia tak tahu kita doakan dia. Kerana apa? Ada malaikat yang akan mengaminkan doa kita dan akan mengembalikan doa tu balik pada kita. Baik. Saya doakan Dai Hilman, apa yang saya doakan juga akan kembali pada saya. Begitulah sahabat-sahabat semua, budayakan hidup suka mendoakan sesama kita. InsyaAllah kita akan dapat berkat dunia dan akhirat. Baik, Ustaz. Wallahualam. Itu kesimpulan yang saya kira padu untuk kita semua. Ustaz, sedikit doa ringkas Ustaz. Di penghujung-penghujung ni mungkin seringkas yang mungkin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Bukakanlah pintu hati kami agar kami senantiasa minat untuk mendalami ilmu, menyampaikan ilmu dan menyebarkan dan mengamalkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, peliharalah kami semua ya Allah daripada segala bentuk bala bencana, wabak penyakit yang berbahaya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Fadil Ustaz dan juga yang menonton semua. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Wallahu a'lam.